Ada banyak perkara yang dikaitkan dengan udang dalam kehidupan kita seharian. Perumpamaan mengatakan ada udang di sebalik batu bagi menggambarkan niat yang tersembunyi di sebalik perbuatan. Biar apapun tanggapan kita mengenai udang, sumber makanan dari laut ini tetap akan mendapat tempat yang istimewa dalam hidangan dan mempunyai penilaian yang tinggi oleh ahli masyarakat kita. Terdapat berbagai jenis udang laut yang boleh dibeli oleh pengguna di pasar-pasar. Harganya ditentukan oleh jenis, saiz dan kesegarannya. Ada kalanya kita mengeluh kerana terpaksa membayar lebih untuk mendapatkannya. Sebahagian besar dari kita mungkin menganggap udang yang dipasarkan ini semata-mata merupakan hasil tangkapan nelayan dari perairan laut. Tetapi tahukah kita bahawa pada hari ini beberapa jenis udang laut telah boleh diternak di dalam kolam-kolam ternakan dan dapat dijadikan satu bidang aquakultur yang mampu memberi pulangan ekonomi yang lumayan. Seperti cendawan tumbuh selepas hujan, begitulah pesatnya pengujudan projek-projek ternakan udang di negara kita. Jika kita berkesempatan melawat kawasan ternakan udang harimau seperti yang terdapat di negeri Kedah ini, mungkin kita terkeliru untuk membezakan antara kolam-kolam ternakan dengan petak-petak sawah padi yang berhampiran. Udang harimau adalah spesies utama udang laut yang diternak di Malaysia maupun di kebanyakan negara lain di rantau Asia Tenggara. Spesies ini sesuai diternak secara komersial kerana ia merupakan jenis udang yang cepat membesar. Kini hampir 6,000 tan metrik udang harimau bernilai kira-kira 100 juta ringgit Malaysia dihasilkan oleh penternak di negara kita setiap tahun. Ternakan udang laut dijalankan dalam kolam tanah yang dibina di kawasan tepi pantai yang berhampiran dengan sumber air payau yang bebas dari pencemaran. Tapak yang sesuai seelok-eloknya mempunyai sifat tanah yang tidak beresid dan kedudukannya tidak mengalami masalah hakisan dan banjir. Di peringkat awal perkembangannya, kolam-kolam ternakan ini biasanya tertumpu di kawasan hutan bakau yang berhampiran muara sungai. Kemajuan yang dicapai dalam teknologi ternakan membolehkan kolam-kolam ternakan udang di negara kita kini dibina di kawasan yang lain seperti kawasan-kawasan bekas sawah padi, bekas ladang kelapa dan kelapa sawit yang berhampiran dengan pantai. Perkembangan ini menunjukkan bahawa projek-projek ternakan udang laut akan dapat dijadikan satu alternatif dalam usaha untuk memulihkan kawasan-kawasan yang tidak produktif di tepi pantai. Ternakan udang laut secara komersial bergantung sepenuhnya kepada bekalan benih yang dihasilkan dari pusat-pusat penetasan benih udang. Kejayaan yang dicapai dalam teknologi penghasilan benih merupakan faktor utama yang telah mendorong perusahaan ini untuk berkembang dengan pesat. Anak-anak udang yang telah mencapai peringkat usia yang sesuai untuk dilepaskan ke dalam kolam diangkut dengan karung plastik yang dibungkus bersama air dan oksigen.
Bentuk-bentuk kolam yang digemari pada amnya berbentuk 4 segi bujur. Lazimnya kolam ternakan bersaiz antara 1/4 hinggalah 1 hektar bergantung kepada sistem ternakan dan sumber air yang diperolehi. Kolam ternakan akan dijaga dengan baik dan dibersihkan. Pengapuran dijalankan untuk mengawal masalah kemasaman tanah yang boleh menjejaskan mutu air kolam. Ladang ternakan yang mempunyai sistem pengurusan air yang baik menyediakan saluran air masuk dan air keluar yang berasingan. Ini adalah penting bagi memastikan sumber air kolam tidak dicemari oleh bahan buangan ladang itu sendiri. Pada masa yang sama, kejadian penyakit pada ternakan akan dapat dikawal. Air yang baru dimasukkan ke dalam kolam ditaburkan dengan racun hampas biji teh untuk membasmi haiwan pemangsa seperti ikan, ular dan hidupan lain yang tidak diperlukan. Selepas membaja kolam, air ternakan dibiar selama lebih kurang 2 minggu sebelum sedia untuk digunakan untuk memulakan musim ternakan. Paras air